Bismillahirrahmanirrahim. Selepas 48 jam yang lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memberi kekalahan yang cukup mengejutkan banduan Najib Razak melibatkan 25 kes jenayah rompakan. Nampaknya banduan Najib Razak bersama peguamnya dan 7 keturunannya koyak rabak atas kekalahan tersebut. Saya cukup bersimpati dengan melihat gelagat dan sikap banduan Najib Razak bersama peguamnya serta anak-anaknya yang masih tidak dapat menerima kenyataan banduan Najib Razak kalah dengan sangat-sangat teruk melibatkan 25 kes jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa, jenayah merompak, mencuri, jenayah money laundering. Melibatkan dana curi, dana rompakan 2.3 bilion ringgit 1MDB. Bosco berani merompak, maksudnya anda berani untuk selama-lamanya sampai mati disiksa dalam penjara rakyat. Anda yang memilih untuk menjadi perompak, untuk menjadi penyamun bersama peguam anda dan anak-anak anda, maka ini adalah balasan cash daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin Islam munafik bangga melawan Allah, bangga melawan hukum hakam Allah, merompak, makan rasuah, mencuri. Yang diharamkan oleh Allah tetap dibuat oleh bosku untuk kekayaan peribadinya bersama peguamnya dan anak 7 keturunannya. Kenapa bosku koyak mental, koyak rabak, koyak habis bersama peguamnya dan anak-anaknya? Mereka marah dengan hakim, mereka salahkan hakim, mereka fitnah hakim, mereka salahkan Mahkamah Yang Mulia. Apabila banduan Najib Razak secara mengejut terduduk menangis diisytiharkan kalah. 25 kes jenayah rompakan berprofil tinggi, jenayah merompak paling besar di dunia. Kes 2.3 bilion ringgit duit 1MDB ini. Saya terus terang, bosku marah dengan hakim, dia kalah kerana hakim itu tidak boleh dibeli dan dirasuah atau diugut dengan bom C4 dalam membuat keputusan kes perbicaraan mahkamah. Kes kleptokrat terbesar di dunia bernilai 2.3 bilion ringgit dalam syarikat 1MDB. Bosku marah dengan hakim, peguam bosku marah dengan hakim, anak-anak bosku marah dengan hakim kerana
hakim itu tidak mahu bersekongkol dengan kerja skem, kerja jahat bosku merompak 34 juta rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit. Bosku ingat Hakim Mahkamah Malaysia itu mempunyai PL, otak dan sikap seperti dia yang suka mencuri, makan duit rasuah, makan duit haram di dunia ini. Saya dah kata Hakim dan Mahkamah Malaysia adalah bertaraf world class. Institusi kehakiman negara Malaysia adalah bebas daripada campur tangan politik. Ia tidak boleh dijual beli dan ia tidak boleh dijadikan alat politik oleh mana-mana pihak. Itu adalah standard world class. Hakim-hakim di dalam Mahkamah Malaysia yang sangat-sangat dibenci oleh bosku, peguam bosku dan anak beranaknya. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebenaran sememangnya terlalu pahit untuk diterima dan ditelan oleh bosku dan konco-konconya yang tidak tahu lagi macam mana nak letak air muka dan maruah mereka di hadapan rakyat, di hadapan seluruh dunia selepas didapati, terbukti kantoi merompak duit rakyat, duit negara sebanyak 2.3 bilion ringgit dalam 1MDB. Saya ingin membocorkan satu rahsia panas. Kenapa peguam bosku marah dengan hakim? Kenapa anak bosku marah dengan hakim? Kenapa 3 juta UMNO marah dengan hakim yang tidak mahu memberi kemenangan kepada banduan Najib Razak, bapa penyamun 1MDB, bapa kleptokrat, penyangak duit rakyat dalam 1MDB yang sedang menangis memikirkan nasib malangnya dalam penjara kajang. Dari segi rekod ya, bosku bersama peguamnya, bersama anak-anaknya dan bersama 3 juta ahli UMNO termasuk pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO mereka fikir tidak ada bukti yang disimpan oleh kerajaan Malaysia berkaitan transaksi keuangan aliran wang haram 2.3 bilion ringgit yang dimasukkan secara senyap-senyap ke dalam akaun bank pribadi bosku di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur beberapa tahun lalu. Berdasarkan satu maklumat sulit dan intelligent information yang saya terima, kesilapan terbesar bosku penyamun dan peguam penyamunnya serta anak-anak penyamunnya serta pengikut-pengikut penyamunnya dalam UMNO adalah mereka tidak boleh hapuskan bukti-bukti money trail, dokumen black and white yang disimpan dengan cukup rapi oleh institusi bank negara Malaysia. Kalau anda semua masih ingat,
ada satu bahagian bangunan Bukit Aman tiba-tiba terbakar di musim pendedahan panas skandal rompakan 1MDB Bosco di Kuala Lumpur. Penyamun 1MDB ini ingat, kalau bukti-bukti ada yang terbakar atau hilang di bangunan Bukit Aman, dia selamat daripada hukuman penjara sampai mati di dalam negara Malaysia. Malangnya, Bosco terlupa semua bukti rompakan 1MDB yang dikepalai oleh Bosco bersama konco-konconya di dalam UMNO telah disimpan secara rahsia bertahun-tahun di bangunan Bank Negara Malaysia. Maka sekalipun bangunan Bukit Aman ada satu struktur bangunan yang terbakar beberapa tahun lalu, penyamun penyangak laknatullah ini gagal membakar bangunan Bank Negara Malaysia. So, kepada peguam penyamun 1MDB yang menerima dana haram jutaan-jutaan ringgit, anda kata keputusan hakim adalah berdasarkan hearsay, berdasarkan hanya sekadar dengar cakap. Pembetulan, wahai peguam penyamun 1MDB. Bukti money trail anda cuba gelapkan di dalam mahkamah dan luar mahkamah, yang mana bukti aliran wang haram, wang curi, wang rompakan masuk dalam akaun bank pribadi Banduan Najib Razak telah disimpan bertahun-tahun di dalam institusi Bank Negara Malaysia. Kita ada satu sistem, mana-mana duit masuk atau keluar di dalam negara atau luar negara, mana-mana duit yang masuk ke dalam akaun bank seseorang, kita menggunakan sistem PayNet untuk mengesan aliran masuk ataupun money trail. Berapa sahaja jumlah duit yang dikreditkan ke dalam mana-mana akaun bank pribadi melibatkan rakyat Malaysia. Dalam kes Bosco ini, untuk makluman peguam Bosco yang tidak ada kepakaran dalam sistem perbankan dunia, kenapa anda kalah teruk sampai reputasi firma guaman anda menjadi bahan ketawa di seluruh dunia, menjadi bahan ketawa rakyat Malaysia, adalah kerana anak guam anda tidak dapat hijack atau hacking sistem PayNet yang menunjukkan aliran money trail yang akhirnya ditemui duit curi, duit rompakan, duit haram sebanyak 2.3 bilion ringgit berasal daripada duit 1MDB. Bosco bersama Jolo, bersama Kak Ma, bersama anak beranaknya, bersama kroninya, kerabat diraja Arab Saudi, bersama Goldman Sachs Bank, bersama kabel-kabel besarnya di dalam negara dan luar negara, fikir kalau duit 1MDB itu dibawa keluar ke bank-bank offshore luar negara atau ke bank-bank antarabangsa,
Bosku ingat rantaian aliran duit yang dicuri olehnya itu tidak dapat dikesan daripada A sampai Z yang berakhir dalam akaun bank peribadinya. So, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz selaku bekas Gubernur Bank Negara yang dilantik oleh banduan Najib Razak menelanjangkan dan membogilkan bukti kukuh, bukti hitam putih. Ini bukan bukti hearsay. Dokumen black and white yang disimpan dengan cukup rapi oleh institusi Bank Negara Malaysia. Ini adalah aliran wang syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB yang telah diarahkan oleh banduan Najib Razak untuk dibawa lari keluar negara. Rupa-rupanya duit rompakan itu berakhir ke dalam akaun bank peribadi bosku. Walaupun 100 kali atau 1000 kali dicuci secara haram, rantaian aliran wang haram ini menggunakan sistem PayNet. Peguam banduan Najib Razak tak tahu pasal sistem PayNet ni kan dalam perbankan dunia. Mari, bekas pegawai bank dalam salah satu bank terkemuka Malaysia ajar peguam bosku yang tidak pernah menafikan bukti hitam putih money trail banduan Najib Razak kantoi. Merompak, rasuah, mencuci secara haram untuk duit itu menjadi milik peribadinya sebanyak 2.3 bilion ringgit. Ini adalah fakta. Ini adalah bukti yang anda minta. Mana bukti, mana bukti. Sampai sekarang banduan Najib Razak tidak berani untuk saman fitnah saya. Dan beliau tidak berani saman fitnah rakyat Malaysia yang melabel beliau sebagai bapa penyamun, bapa penyangga 1MDB. Kerana hakikatnya memang banduan Najib Razak terbukti sebagai dalang utama, perompak paling licik, perompak paling hebat, perompak paling genius, berani membunuh diri sendiri. Dia curi duit 1MDB 2.3 bilion ringgit. Dia ingat kerajaan Malaysia dan Bank Negara Malaysia tidak simpan bukti itu. Ini adalah masalah peguam banduan Najib Razak sepanjang perbicaraan mahkamah 6 tahun. Dulu bosku jadi Perdana Menteri, kes rompakan ini tidak dibicarakan dalam mahkamah, tidak didakwa dalam mahkamah, tidak boleh disiasat oleh SPRM, tidak boleh disiasat oleh PDRM, tidak boleh disiasat oleh Bank Negara. Kenapa? Kerana yang menjadi Perdana Menteri ketika itu adalah dalang utama yang merompak 1MDB. Orang itu adalah bosku. Bukti money trail ini yang takut dibicarakan oleh peguam banduan Najib depan wartawan-wartawan, anak-anak Najib. 3 juta ahli UMNO tak berani cakap pasal money trail ini. Kerana kes ini very straightforward. Very simple. Ia tidak complicated, ya, ia tidak berbunga-bunga. Banduan Najib Razak terbukti menyalahgunakan jawatannya sebagai Menteri Keuangan, Big Boss 1MDB, sebagai Perdana Menteri, memberi sogokan rasuah kepada diri sendiri sebanyak 2.3 bilion ringgit selepas beliau menandatangani semua pinjaman keuangan syarikat One Malaysia Development Berhad. Dia tanda tangan jaminan hutang, dia tubuhkan 1MDB
Segala-galanya dialah yang buat kerja 1MDB ni. Dialah yang pegang duit 1MDB, bukan orang lain. Kerana duit itu tidak boleh keluar tanpa ada tanda tangan banduan Najib Razak. Itu sebab banduan Najib Razak tergila-gila nak jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan 10 tahun di Putrajaya. Dengan jawatan ini, bosku boleh merompak dengan cukup kebal tetapi terkucil dan tergelincir. Kerana banduan Najib Razak fikir UMNO tidak akan tumbang sampai kiamat. Dia adalah bapa cash is king, boleh beli undi secara rasuah. UMNO boleh menang. Tup-tap UMNO BN yang tak pernah kalah tumbang terguling-guling PRU 14 lalu seperti yang diramalkan oleh Jufazli Syekh Ahmad. Disclaimer, saya tidak ada rasa benci dengan banduan Najib Razak dan kerajaan UMNO BN yang masih berkuasa di Putrajaya. Kita berbincang secara kritikal jenayah besar seorang bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan, bekas Big Boss 1MDB, kantoi merompak duit 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit dan 3 juta UMNO tanya mana bukti? Bukti ada dalam akaun bank peribadi bosku. Paling klise. Setelah skandal rompakan 1MDB ini meletup, diumumkan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, diumumkan oleh Rafizi Ramli, oleh Tony Pua, oleh Pakatan Harapan. Tiba-tiba bosku di saat-saat akhir, dia tutup semua akaun bank yang menerima dana haram, dana rompakan 1MDB. Kenapa anda tutup semua akaun-akaun bank itu? Anda fikir rekod dalam bank seluruh dunia boleh dihapuskan dengan sekadar, okey, hello, saya mau tutup semua akaun bank saya, ya. Wahai Big Boss AM Bank Cawangan Kuala Lumpur, sebelum saya tembak kau blok dulu semua akaun bank saya, tutup semua. Terima kasih. Siapa pernah bekerja dalam sistem perbankan, anda akan memahami rekod dalam bank itu adalah berkonsepkan permanent record. Walaupunlah kita dah tutup 10 akaun bank, bosku, semua tu dalam akaun bank tu kau pernah parking duit rompakan di dalam akaun bank tersebut. Walaupun kita cancel akaun tu, kita delete akaun tu, money trail itu tetap dikesan. So ini antara punca masalah besar banduan Najib Razak kalah 25 kes rompakan 1MDB. Tak pernah ya Perdana Menteri sebelum ni kalah 25 kes rompakan. Saya ni yang tak ada duit, yang tak ada pangkat, tak ada kabel ni. Beratus-ratus kes politik dibuka atas nama saya dalam Mahkamah Malaysia. Dari tahun 2016 banduan Najib Razak tangkap saya secara politik sampailah tumbang Ismail Sabri PRU 15 tahun 2024 ni. Saya menang. Kalau ada yang marah, cemburu, dengki, berdendam, tolonglah kasih kalah saya satu kes dekat Mahkamah Malaysia. Saya tak takut masuk penjara. Adalah sangat berbaloi untuk saya masuk penjara. Setelah saya berjaya membongkarkan semua kisah benar skandal rompakan 1MDB yang paling ditakuti oleh banduan Najib Razak dan peguam hebatnya. Kata anak bosku, Saudari Noriana, dalang utama masih bebas. Adalah tidak adil bapa hang kalah dalam kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit. Noriana, oh Noriana, hang nak meroyan macam mana pun, keputusan Hakim Muktamad Noriana
Hang mimpi di siang hari kah? Hang nak menghina hakim, nak menghina mahkamah ni cover-cover lah sikit Noriana. Bapak hang tak ada kuasa dalam Malaysia ni. Makin hang maki hakim-hakim ni, makin hang menghina Mahkamah Malaysia yang mulia. Memang sampai matilah bapak hang dalam penjara rakyat tu Noriana. Sebelum hang merepek merapu meraban macam orang isap gam, tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Mahkamah tu bukan milik bapak hang macam dulu-dulu. Dulu bapak hang sangat kebal merompak, tak ada orang berani tangkap, tak ada orang berani dakwa dalam mahkamah. Dululah. Sekarang tersiksa kan tengok bapak hang. Kesedapan merompak, akhirnya menangis darah dalam penjara kajang. Daripada hang bercakap macam orang dupang ya Noriana, lebih baik hang nasihatkan bapak hang tu untuk bertaubat, kembali ke pangkal jalan, kasih balik duit rompakan 1 individu 2.3 bilion ringgit. Ini hang ni bagi kenyataan macam menambah balak, menambah malapetaka kepada kepala bapak hang tu yang sudah stres, depression, tertekan dalam penjara. Hang bukan menyelesaikan masalah bapak hang Noriana, hang menambah masalah bapak hang. You should know, bapak you sangat-sangat bernasib baik. Saya sediakan rumah banglo dalam penjara kajang untuknya, Noriana. Hanya orang tertentu yang mengetahui rahsia ini. Kau patut berterima kasih dengan hakim, kepala bapak hang tidak dibotakkan macam banduan-banduan lain. Kau patut berterima kasih dengan hakim-hakim. Bapak hang masih boleh pakai baju, suit yang dibeli guna duit curi 1 MDB. Kau patut berterima kasih hakim-hakim tidak arahkan bapak kau untuk digari sambil pakai baju banduan macam banduan-banduan penjara lain. Kau ni dengan bapak kau 2 kali 5 diberi betismah upaha. Kau nak bapak kau bebas setelah kenyang merompak duit negara, duit rakyat 2.3 bilion ringgit sampai buruk nama negara Malaysia di seluruh dunia, sampai perkara ini menjadi kemaluan terbesar yang tidak dapat ditanggung lagi oleh Kerajaan Agung, oleh hakim-hakim, oleh Perdana Menteri ke-10 Malaysia, oleh Kerajaan Madani di peringkat antarabangsa. Kau Noriana nak salahkan orang lain. Bapak kau yang merompak Noriana, bukan orang lain. Kau kan yang temankan bapak kau. Jumpa Jolo, jumpa tauke kerabat diraja Arab Saudi dalam syarikat Petro Saudi beberapa tahun lalu di atas kapal layar mewah. Mak kau ikut sekali. Kau ingat kami lupa barang ni? Kau cakap apa? Dalang utama masih bebas? Kau cakap pasal bapak kau masih bebas dalam rumah banglo penjara kajang tu? Tidak pakai baju banduan, tidak digari, tidak dibotakkan kepalanya, dapat diskaun 50% Noriana. Apa yang kau tak puas hati depan Yang di-Pertuan Agong? Bapak kau dapat layanan VVIP. Ada bodyguard walaupun sudah jadi banduan. Adakah anda berterima kasih dengan PMX, dengan Kerajaan Agung, dengan hakim-hakim? Kau patut bersyukur Noriana. Bapak kau merompak sampai licin dalam 1 MDB. Bapak kau dilayan macam raja dalam penjara. Checkmate, enkantoi habis. Penyamun besar dalam negara ini tidak tahu berterima kasih.
Dilayan macam raja dalam penjara kacang. Game is over. Kasih balik duit tu. 2.3 bilion ringgit. Atas nama rule of law, rahsia ini perlu dibongkarkan. Terima kasih.